Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Zulina binti Tahir. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Asri, pemegang kad matriks A176158. Untuk tugasan kali ini, saya telah memilih tajuk Sistem GIS bagi Perancangan Bandar dan Kawalan Guna Tanah. Pengenalan. Teknik perancangan guna tanah perlu dipandang serius pada hari ini. Ini disebabkan perancangan guna tanah dapat memperuntukkan ruang atau spasial di kawasan tertentu. Dengan menggunakan teknik ini, bandar dapat diisi dengan beberapa kategori kawasan seperti kediaman, komersial, pengangkutan, penggunaan awam atau separa awam, pejabat kerajaan dan lain-lain. Perancangan guna tanah sangat penting untuk mengatur pertumbuhan aktiviti yang berbeza. Dengan teknik ini, dengan teknik GIS ini, ia dapat membantu menyeimbangkan semua aktiviti dan mengelakkan berlakunya lebihan aktiviti yang berlaku di dalam bandar. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan pembangunan bandar yang stabil, pihak pemaju atau perancang bandar perlu menitik beratkan aspek perancangan bandar dan juga perancangan guna tanah. Perancangan ini dapat membantu pihak pentadbir untuk mengenal pasti langkah-langkah yang sesuai untuk membangunkan sebuah bandar. Tambahan lagi, dengan adanya perancangan bandar dan tanah ini, sesebuah negara dapat mewujudkan bandar yang lestari. Aplikasi dan kefusian GIS. GIS adalah sebuah teknologi yang dapat memasukkan, memanipulasi, menganalisis dan menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Dalam GIS, kita boleh memperoleh lokasi, hubungan, corak, trend dan taburan bagi kawasan yang ingin dipilih. Kefusian GIS. Pertama, membawa kepada perancangan bandar ke skala yang baru. Seperti mana kita tahu, dalam GIS, kita boleh dapat visual, analisis spasial dan juga pemodelan spasial. Kedua, membantu pihak perancang bandar dengan hanya menggunakan multi-layered mapping. Ketiga, menunjukkan peningkatan rationality keputusan dengan membantu memperbaiki ketepatan dan pencapaian data. Dan yang terakhir, kemampuan untuk lebih memahami keperluan semasa untuk bandar dan kemudian merancang untuk memenuhi keperluan tersebut. Analisis spasial, proses pembangunan sistem dan rajah berkaitan sistem. Analisis spasial. Analisis spasial adalah proses di mana individu memodelkan masalah secara geografi, memperoleh hasil dengan pemprosesan komputer dan kemudian meneroka dan memeriksa hasilnya. Analisis ini menilai kesesuaian geografi lokasi tertentu untuk tujuan tertentu, menganggarkan dan meramalkan hasil, menafsirkan dan memahami perubahan, mengesan corak penting yang tersembunyi dalam maklumat dan lain-lain. Lapisan GIS. Lapisan GIS dengan menggunakan data spesial, pihak perancang bandar dapat mengetahui maklumat lebih terperinci kerana dunia nyata dapat dipresentasi sebagai data. Melalui data ini, setiap analisa atau langkah perancangan bandar yang dilakukan mempengaruhi bagaimana ia digambarkan. Contohnya, dalam GIS, ia memaparkan data semula jadi seperti ketinggian, suhu dan hujan. Ia dipaparkan melalui raster grid. Seterusnya, data binaan seperti bangunan dan jalan raya serta data pentadbiran seperti negara sepadan wilayah, dan ia melalui vektor data. Analisis overlay. Analisis dalam GIS ini dapat membantu dalam menjawab persoalan seperti kawasan yang sesuai untuk dibangunkan sebagai kawasan perumahan, kawasan ekonomi dan kawasan pentadbiran. Segelintir faktor seperti tanah, cerun, jarak ke jalan dan aliran utiliti dan komposisi tanah dapat dimodelkan sebagai lapisan dan kemudian dianalisis bersama menggunakan lapisan weighted overlay. Penerokaan data spasial. Penerokaan data spasial melibatkan kerja dengan peta interaktif dan jadual, carta, grafik dan multimedia yang berkaitan. Kaedah ini dapat menggabungkan perspektif geografi dengan maklumat statistik yang terdapat dalam atribut. Dalam GIS, pihak perancang bandar dapat meneroka dan berinteraksi dengan data dalam konteks simbologi peta. Biasanya peta ini digelar sebagai smart mapping. Smart mapping membolehkan pihak perancang bandar memilih beberapa atribut dari data dan seterusnya memvisualisasikan corak dari setiap atribut dalam satu peta dengan menggunakan warna dan ukuran untuk melihat perbezaan yang ada. Seterusnya, pemeriksaan trend. Pihak perancang bandar boleh memeriksa trend temporal dalam data dengan merancang masa pada carta garis yang terdapat dalam GIS.
Reka bentuk maklumat digunakan untuk mengatur visualisasi data yang berbeza untuk menafsirkan hasil analisis. Cadangan. Pertama, menghasilkan sebuah perisian software dalam JIS yang mampu digunakan secara percuma oleh semua orang, khususnya pihak perancang bandar. Ini kerana sekiranya aplikasi ini digunakan secara percuma, sudah pasti semua orang, tidak kisah sama ada pekerja baru, pekerja lama, boleh mendapatkan perkhidmatan aplikasi JIS. Kedua, pihak perancang bandar perlu didedahkan dengan penggunaan JIS dalam pengurusan projek mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap perancang bandar mampu menguasai JIS dan tahu tentang fungsi-fungsi perkara-perkara yang ada dalam JIS. Ketiga, penggunaan JIS bagi perancangan bandar dan kawalan guna tanah perlu lebih kerap digunakan oleh pihak terlibat. Ini kerana sekiranya pihak perancang bandar atau perancang guna tanah menggunakan JIS, data yang diperoleh akan lebih tepat dan lebih terperinci. Jadi kerja yang dihasilkan juga akan lebih berkualiti. Dan yang terakhir, sistem JIS perlu menambah baik dalam proses membuat penganalisisan. Ini kerana untuk menggunakan aplikasi JIS, ia memerlukan data yang banyak untuk input sebelum membuat satu analisis. Kesimpulan, secara rumusnya sistem JIS ini banyak membantu dan memudahkan proses perancangan bandar dan kawalan guna tanah di bandar maupun negara. Ia berpotensi untuk menjadi kaedah utama bagi setiap individu yang bertanggungjawab dalam perancangan bandar dalam mencapai menguruskan sesuatu perkara. Sistem pengurusan yang teratur dan sistematik sudah sememangnya memberikan kesan yang baik di dalam pentadbiran sebuah organisasi. Oleh itu, seiring dengan pembangunan negara, kepentingan perancangan bandar dan kawalan guna tanah yang berkualiti pada masa hadapan adalah amat penting dan harus dititik beratkan dalam mewujudkan satu persekitaran dan masyarakat yang baik dan mampu untuk menyambung pembangunan serta kemajuan negara. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.